Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita ada sesi kelas sikit lah. Kelas, dulu saya dah buat dah video ni, cara-cara nak pasang basic solar energy system all DC. Okay, cuma yang hari ni kita ada tetamu istimewa sikit. Kita ada saudara Hassan daripada Nigeria, tapi dah lama dah duduk menetap di Malaysia. 10 tahun lebih. Dah boleh cakap Melayu dah pun. So, saya punya cadangan nak belajar dan kemudian mungkin dia nak pergi ke Nigeria dan cuba membuat perniagaan ataupun cuba usahakanlah sistem tenaga solar. Selain tu, dekat belakang kamera ni ada banyak tau. Ada intern baru daripada Politeknik Sultan Idris Shah PSIS. So, hari ni saya nak just untuk solar energy system DC direct current Kita tak cerita pasal inverter hari ni semua basic je. Tetapi yang basic-basic ni lah saya akan bagi tahu dari segi, saya rasa dari segi rangka asas tu semua orang tahulah. Tapi benda-benda yang kecil-kecil ni yang kita nak bagi tips-tips ni lah berdasarkan pengalaman. Okay, so siapa ada soalan, termasuk Hasan, ada soalan you tanya. Kalau tak saya shot sendiri je Kang. Saya pun tak tahu nak membebel apa. Okay, so dalam solar energy system all DC direct current ada 3 komponen utama. Komponen yang pertama solar panel. Komponen yang kedua solar charge controller. Yang ketiga bateri. Okay, size ni semua size kita cerita lepas ni. Saya nak bagi tahu dulu. Bateri ni sebab sampel ya, mudah nak tunjuk dalam video apa semua. So ini sistem asas. Solar panel ada controller, bateri. Fungsi solar panel untuk mengubah tenaga optik iaitu cahaya kepada tenaga elektrik. Sebab tu nama dia photovoltaik. Photo bermaksud cahaya, voltaik bermaksud volt lah, voltan. Okay, sekejap sendawa pula. Alright. Dan kita ada solar charge controller. Solar charge controller, fungsi dia, dah nama pun controller, fungsi dia untuk control the system. Dia ni ibarat CPU dalam semua sistem tenaga solar. Solar charge controller ni, dia adalah satu-satunya komponen yang ada chip dan elektronik dalam sistem ni. Yang ni semua quite direct, yang ni pun direct. Ini chemical kepada electrical, ini optical kepada electrical. Yang ni je ada elektronik. Okay, dalam dia ada PCB, ada PIC, microcontroller, benda-benda elektronik lah. Okay, fungsi solar charge controller. 2 fungsi utama, senang je. Bila siang, bila waktu tengah charging, dia akan elakkan panel ni daripada overcharge bateri. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, tak kisahlah pagi atau malam, dia akan elakkan, sebab dekat sini dia ada load tau. Ada sambung load, gambar lampu ni. Okay, fungsi controller ni, yang kedua, untuk elakkan over discharge. Over discharge ni bermaksud terlampau keluarkan kuasa daripada bateri ni, lebih daripada yang sepatutnya. Okay, itu fungsi dia. Bahasa senang dia, to prevent overcharge and to prevent over discharge. So ni fungsi solar charge controller. Sebab tu dia kena ada. Okay, ni yang kedua. Yang ketiga, kita ada bateri. Bateri pun ada beberapa jenis, pun kita akan sentuh dengan lebih mendalam. Cuma saya nak tegangkan dari 3 benda ni. Fungsi bateri untuk menyimpan cas. Okay, panel tak boleh simpan cas. Dia cuma boleh ubah atau kita panggil convert optical to electrical. Dah jadi electrical, dia akan simpan dalam ni. Electrical akan tukar jadi chemical. Kan? Dalam bateri ada apa? Elektrolit lagi. Elektrolit yang cecair ke yang dia punya plate? Cecair. Plate dia panggil apa? Anode cathode tu. Lepas tu plate-plate dia pun adalah. So tu belajar sendirilah. Okay. Tetapi dia akan simpan dalam bentuk chemical. Bila kita gunakan kuasa,
Kalau basic system DC, dia tak ambil direct daripada solar panel. Dia akan ambil daripada bateri. Walaupun digunakan pada waktu serentak, dia punya proses cahaya matahari kena solar panel, masuk sini, charge bateri, bateri keluar balik controller, baru pergi ke lampu. Walaupun dihidupkan pada waktu tengah charge, tengah siang. Okay? Dia bukan bermaksud daripada panel ni boleh terus pergi ke lampu. Tak. Kalau you buang ni memang boleh terus pergi ke lampu. Ini kalau sambung terus, positif negatif, ambil lampu 12 volt, memang boleh terus menyala. Macam ni, alah. Tak cukup power pula. Okay, kalau ni, kalau sambung direct terus, letak bawah cahaya matahari, memang lampu ni akan menyala. Sebab dia convert terus. Tapi kalau kita dah mula pakai controller, solar panel akan masuk controller, akan charge bateri, bateri keluar balik, baru pergi ke lampu. Okay, alright. So, ini 3 komponen asas. Ada soalan? Bagus. Banyak soalan pun tak apa. Lampu 12 volt ni. Lampu ni, ini DC atau LED? Okay. Dua-dua ya. Ini adalah LED 9 watt, tube T5, DC 12 volt. Nampak sini? DC 12 volt. Selalunya kalau kita tengok wire hitam merah ni selalunya lah dia menunjukkan dia DC, direct current. Lagi pula dia bagi crocodile clip ni. Memang nak kena kepit dekat bateri. Kalau ada power lagi lah Takut kat ni. Okay. Alhamdulillah nasib baik menyala. Okay. Takut-takut kat ni. Right. So ini DC punya lampu. Sebab kita memang nak buat khas untuk DC punya sistem hari ni. Okay, ada soalan lain? Semua sonyap je. Baca macam tengah live. Okay, so kita pergi yang pertama sekali. Solar panel Selalunya sistem DC ni, solar panel dia tak besar lah. Kuat-kuat pun 100 watt, 150 watt. Selalu kalau dah besar tu, 200 watt, 300 watt tu, selalunya selalu sistem yang melibatkan inverter. Okay, untuk cerita solar panel ni, ada beberapa jenis. Kita ada crystalline ada, kita ada thin film pun ada. Okay. Ini jenis crystalline punya panel. Ini jenis thin film, glass base. Ini jenis thin film, flexible. Okay. Untuk sistem yang all DC ni, memang agak fleksibel lah. Ada orang pakai crystalline, ada pakai thin film, ada pakai fleksibel. Bergantung kepada situasi. Okay. Bila nak sambungkan solar panel ni kepada controller, yang dekat ni kita dah nampak dia punya simbol ni. Solar panel ada positif dengan negatif. Masukkan dalam controller ni. Tapi controller ni dia kalau ikut turutan, dia kena masuk bateri dulu. Bateri, panel baru load. Okay, bila dah ambil contoh ni panel, nak pasang atas bumbung, steel band. Cara yang official, kita boleh pakai rail. Ini proper one lah. Selalu kalau panel besar-besar, rail ni dia letak macam ni. Tapi dia pakai panel yang ada frame lah. Ini frameless. So dia clamp. Dia clamp macam ni. Dia ada frame tu, dia clamp. Ni yang proper way lah. Tapi kadang macam rasa tak berbalik juga. Kalau panel sekeping kecil je, nak pakai rail ni kena pakai 4. Rail ni dengan clamp untuk 4 penjuru, 4 point dah dalam 100 lebih. Panel pun dah, panel baru 300 lebih. Clamp dah separuh harga daripada solar panel. So, rasa tak berbaloi, kita pakai
steel band. Okey, kalau steel band ni saya tunjuk contoh. Man, tolong buka kipas belakang. Berpeluh-peluh. Gabra macam tengah live. Okey, ni contoh ni, you letak atas bumbung. Steel band ni. Letak sana, sana. You potong sikit steel band. Sini skru. Tapi yang ni tak boleh, ni pendek. Yang selalunya panel dia tinggi sikit, tebal. Tapi bila skru ni jangan kena dekat kaca pula. Self tapping punya ni, self drilling punya skru. Yang pendek-pendek je. So ini you drill dekat frame dia. Potong ni. Yang ni ujung lagi satu ni drill ke bumbung. Ke tulang bumbung. Okey, kalau panel besar macam ni 2. Kalau rajin buat 4. Okey. Kalau bukan ni, bumbungnya skru. So kalau nak pegang tu, bila panjang ni jangan potong dulu. Buat ni, lepas tu tengok kepada point yang paling dekat. Yang ada paku bumbung tu ataupun ada self drilling screw untuk bumbung. So skru dekat sini. Satu, skru lagi dekat satu yang dekat bumbung. Dengan yang panjang je. Okey, yang dekat frame ni self drilling screw ni. Skru sini ditembuk. Dia pakai drill tu, zit, dia akan tembuk ni masuk dalam. Okey. Yang tu panjang punya. Yang lagi satu nak attach dia ke bumbung, jangan pakai skru ni pula. Skru ni tak cukup panjang. Boleh je, bagi je. Boleh pakai skru ni. Yang ujung dia lagi satu. Kan dah potong tadi kan, kita dah tahu kena bagi cukup panjang sampai kena dekat dia punya tulang. Tulang bumbung tu, perlin dia. Dia ada 2 jenis. Kalau yang tajam ni, ini untuk kayu. Kalau yang macam ada 2 sisi ni, ini untuk logam. Aluminium lah. Selalu orang pakai C channel kat bawah tu. Kalau bumbung lama, selalu pakai kayu. Ini. Yang ni, yang besi ni boleh masuk kat kayu. Tapi ambil masa yang lama dan sangat panas. Tapi yang kayu ni susah sikit nak masuk ke aluminium. Kena tembuk buat lubang baru boleh. Kalau dah terdesak, skru ni tak ada, boleh je pakai skru ni. Cuma lengoh ketiak nak tekan tu. Okey. So kita guna steel band je. 4 boleh, 2 boleh supaya dia tak terangkat. Tapi bila yang daripada yang jarak daripada solar panel ke skru bumbung tu, pastikan dia ketat lah. Jangan buat longgar. Kalau longgar nanti dia boleh terangkat macam ni. Kalau angin kuat nanti dia terangkat. Okey. Pandai-pandai lah adjust kat atas tu. Tapi selalunya kalau panel 1 keping, 2 keping tu dia tak signifikan lah. Okey. Saya ulang, bila nak tebuk sini berhati-hati. Contoh macam ni tak sesuai untuk tebuk sebab frame dia kecil. Kalau solar panel yang besar tu dia dalam 1,5 inci. So tebuk bawah sikit. Pastikan tebuk dengan tegak. Jangan tebuk naik ke atas. Nanti dah tebuk, ujung ni pap kena kaca. Kena salah punya solar panel tu. Okey. Solar panel yang retak memang ada voltage. Tapi M dia berkurangan. Dan lama kelamaan, air akan masuk ikut retak tu. Akan ada lumut, macam-macam lah. So kalau panel retak, ukur voltage jangan bahagia sangat lah. Sebab itu cuma harapan palsu je. Kalau panel dah pecah memang kena tukar dah lah. Okey, ada soalan solar panel? Kalau itu bom-bom dia macam punya simen tu kena pakai macam mana? Bumbung simen. Okey. Tadi kita cerita kalau bumbung jenis yang nak pakai steel band ni, kita cerita ni pasal DC punya sistem, very basic, keping 2 keping panel. Steel band ni sesuai guna untuk bumbung metal deck dan juga bumbung roof tile. Okey. Kalau metal deck you terus skru ke atas, kalau roof tile you kena masuk ni antara 2 celah. Kalau metal deck dia ada 2 macam ni. So yang ni steel band kena masuk
kat celah bawah dia ni. Macam ni. So yang steel band ni skrukan ke pelin. Itu kalau roof tile. Kalau concrete slab, you kena ada stand dia. Kena ada stand. Stand ni boleh DIY gunakan aluminium C-channel ataupun boleh beli yang ada yang memang betul-betul untuk solar panel. Tapi tak salah saya kos dia dah mahal. 1 watt dalam 80 sen dolar lah. Macam tak berbaloi lah. So you boleh pakai C-channel je. C-channel sikit. Yang pendek-pendek je. So kalau C-channel, ambil je yang warna biru tu. Batten tu. Sebab kalau untuk satu keping panel macam tak berbaloi nak beli dia punya stand tu. So ni, ini aluminium batten. Okay. So you boleh buat stand dia, nak bagi dia berdiri ke, dan you boleh buat ni dia punya penampung dia macam ni. So kat sini you buat stand. So dia boleh diri lah. You nak dapat angle ke apa. Okay. So ni aluminium batten. Sebatang berapa ringgit? RM20 ke berapa ringgit? 6 kaki. Tapi ini kat Malaysia lah. 6 kaki lah, 6 meter. Kat sana tengok barang apa yang ada lah. Dia solar ni bila sampai kat site tu memang akan ada beberapa majlis yang berlaku lah. Bergantungkan kepada keadaan. Okay, betul cerita solar panel ni dari segi angle. Kalau kita tengok dalam buku banyaknya memang cakap kena menghala ke selatan. Lepas tu ikutkan location tu ada angle-angle dia lah. Dia punya sudut darjah ni Hasan. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, ada 40. Bergantung kepada kawasan. Saya rasa Nigeria pun sama juga kan. Dia dekat dengan equator juga. Dia iklim khatulistiwa juga kan. Sama macam Malaysia kan. Same. Same climate, same weather. So same application lah solar ni. Okay. Angle dengan menghadap ke mana tu selalunya lah yang projek untuk rumah ni memang sangat-sangat bergantung pada rumah. Kadang korang nak menghala ke timur ke selatan ke, lala rumah tu memang yang clear menghala ke utara je. Tak ada option. Sehabis boleh kena follow lah. Kalau tak boleh nak buat macam mana. Asalkan kena kat cahaya matahari. Lepas tu gunalah apps online, sun position ke, sun apa, nak tengok dia naik dekat mana dan dia turun kat mana. Secara kasar, cahaya matahari ni memang naik lah. Of course, dia naik kat timur, turun kat barat kan. Kalau naik kat barat, turun kat timur, tak payah cerita pasal solar lah kan. Kita boleh taubat dah semua. Okay. Tapi bila dia walaupun dia naik macam daripada timur, tapi dia mungkin akan bergerak sikit tau. Masih di bahagian timur. Kalau korang tengok ufuk lah, dia panggil macam mana lah. Kalau orang selalu ambil gambar kat pulau kan, matahari sunset, kadang dekat belakang gunung. Makin lama dia makin ke kiri atau ke kanan. Tapi masih lagi di arah timur. So itu pun korang kena ambil kira dan juga angle lah. Contoh macam kat Malaysia ni kita hampir sangat dengan garisan khatulistiwa equator. Memang solar panel ni kita punya preference kepada flat lah, rata cuma kita junamkan sikit, dapatkan kecerunan supaya air boleh mengalir dengan ni lah. Tapi dia ada macam-macam lah. Kalau ikut skala besar tu, dia ada software, boleh tengok angle apa semualah macam-macam. Tapi ni kita nak cerita yang basic punya sistem. Kita kena gunakan logik akal dan apa yang ada dekat tempat tu untuk mendapatkan cahaya matahari yang terbaik. Okey, contoh, ada satu tempat ni memang cantik, cahaya matahari kena angle bumbung cantik, tapi dia bawah pokok. Ada pokok besar dekat situ. So kalau pokok besar ni ranting ke apa jatuh ke solar panel, pecah. Pun dia tak boleh letak kat situ. So dekat site tu kena fikirkan lah. Alright. Okay, tu solar panel. Bila kat belakang dia ni, dia ada wire. PV wire. Yang ni bukan PV wire. PV wire contoh macam ni.
Ini PV wire. Ada 4mm ada, 6mm pun ada. Okey. Kalau nak sambungkan wire ni, nak masuk ke controller, selalunya panel dia akan datang dengan MC4. MC4. Dia ada MC4 kat sini. Kalau you nak pakai balik ini punya MC4, kena pasang lagi satu MC4. Yang mana akan menambahkan kos. Tak payah dia punya ni. Luar je tak apa. Bagi je. So dia ada satu kat sini, katalah ni male. Dan you kena buat sambungan lagi satu, bagi wire PV cable yang pendek-pendek. Kena sambungkan belah lagi satu side, baru boleh masuk ke lubang sini. Tapi you kena ada dua ni. Dan ini menambahkan kos. Ini sepasang kos dia dalam RM10. RM10 ada, RM15 ada, RM4 pun ada. Bagi saya, kalau yang basic punya sistem DC ni, tak perlu MC4 ni. Kalau boleh buka belakang dia punya junction box ni, sambungkan wire terus kat dalam tu, dengan panjang wire yang boleh terus masuk ke controller. Faham? Contoh yang nak letak controller dekat sini. Bumbung untuk solar panel, you jangan pilih jauh-jauh. Dalam 5 meter, 10 meter je. Sebab kita kena faham, ini DC punya konsep. Dia tak boleh jalan jauh sebab resistance tinggi. Okay. So wire tu masuk terus, buka box kat belakang ni, junction box ni. Boleh pakai cable lock. Okay. Dia masuk kat belakang ni, satu wire tu. Wire tu dah ukur siap-siap panjang dah. Katalah 5 meter, 6 meter. So daripada ujung tu, buka wire satu je, boleh terus sambung. Contohlah macam ni ini solar panel ni. Ini dia tak ada junction box, fleksibel dia tak ada junction box. So yang ni positif, terus masuk je kat lubang positif. So tak ada connector. Kekurangan, keburukan sistem yang tak ada connector ni, tak boleh cabut lah sini. You kena buka sini baru boleh cabut. Tapi memandangkan voltage rendah, M dia pun rendah, bagi saya okey je. Sebab nak tambahkan ni memerlukan kos, dan sebenarnya ni pun memutuskan litar. Kita kena faham setiap kali kita potong wire, kita akan menambahkan rintangan. Tak kisahlah power mana pun konektor tu, kita akan menambahkan rintangan. So seboleh-boleh, sebab solar panel yang kita pakai ni kecil, power yang dihasilkan pun sangat-sangat sikit. Orang kata meleleh-leleh kita kutip ni. Okey? Ada soalan? Lain soalan? Okey, lepas ni semua kena tanya soalan Macam mana nak mount yang frameless? Yang frameless ni tak sesuai untuk mount, untuk bumbung. Cuma sebelum ni kita ada buat, kita tampal solar panel frameless ni kat atas papan. Papan tu kita tebuk, keluarkan ribbon tu. So papan tu jadi macam frame besar. So dekat papan tu baru kita pakukan ke bumbung. Ataupun kita lekatkan dengan aluminium punya rail, pakai specialized double sided tape, susun dia 4 keping. Wire kat belakang tu kita sambungkan secara selari. Okey. Solar panel ada soalan? Solar panel perlukan dibersihkan ke tak? I think yang ni agak relevan. Kalau solar panel, you tengok solar panel dah kotor, dah warna kuning, dah warna coklat, dah warna perang, memang kena bersihkan lah. Tapi kalau ada hujan, okey je. Boleh pakai saja, tapi you boleh, nanti akan nampak lah, makin lama makin kurang. You boleh tengok atas je, oh panel dah kotor, bersihkan lah. Sebab tu kalau boleh pasang solar panel yang untuk DC nya konsep ni, yang mudah you boleh nampak, dan you boleh naik ke, you boleh siram air ke, basuh pakai mop ke apa. Okay. Nak basuh solar panel ni bukan sabun dia bukan sebarang-sebarang lah. Actually siram air pun dah okey dah. Solar panel ni kalau nak yang betulnya, dia ada je coating dia apa semua, anti dust lah, anti apa semua. Tapi
tak berbaloi lah. Macam saya cakap, ini basic system untuk lampu je. So kita kena practical dengan economical. Okay. Lepas tu ada orang selalu nak letak breaker. Antara ini dah cocok dekat controller. Antara panel dengan ni nak letak breaker. Bagi saya boleh nak letak. Tapi harga breaker DC pun dah puluh-puluh ringgit. Dah menambahkan lagi kos. Kita cerita ni sistem sangat-sangat asas tapi praktikal. So apalah, sambung je terus ke controller. Jangan risau. Apa-apa yang terjadi, controller ni yang akan terkorban. Controller ni RM80, RM90. Kalau terkorban, tukar saja baru. Daripada nak beli breaker, dah RM50. Breaker pula mesti breaker DC. Kadang breaker AC ada yang boleh tahan, ada yang tak boleh tahan. So pandangan peribadi saya, solar panel sambung je terus kat dalam ni. Okay. In fact, solar panel ni kalau positif dengan negatif bersentuh pun pada 20 volt ni tak ada bahaya. Boleh pegang dua-dua kan, jilat pun boleh. Okay. Boleh try lah, tapi jangan cuba di rumah. Okay. Alright, ada soalan solar panel? Dah ada? Okay. Alright, settle solar panel. So tadi dah ada solar panel, kita ambil controller. Solar charge controller ni yang paling asas kita panggil dia jenis PWM, Pulse Width Modulator. Controller ni dah memang murah lah. Di pasaran bawah RM100, RM80, RM90 ada, RM18 pun ada. Okay. Tapi ini pesanan saya. Kalau beli online memang berlambak Lazada, Shopee berbelah-belah ringgit. Cuma beli tu macam tikam lah. Macam orang kata memperjudikan lah. Beli kalau dapat yang bagus, bagus. Tak dapat yang tak bagus lah. Kalau alang-alang dah tahu nak beli yang murah tu RM18, bawah RM20 ni, beli 2-3 siap-siap. Satu kong boleh terus pakai yang lagi satu. Okay. Tapi kalau mengikut tanda aras harga, saya rasa RM70, RM80 tu masuk akal harga dia. Dan kita boleh tengok beza lah. Dia nak buat comparison, of course lah dia kena buat performance. Tapi mata kasar yang kita boleh tengok dengan berat, berat pun beza. Berat yang ni dengan berat yang RM18 pun boleh rasalah ringan dia dengan berat dia. Okay. So ni solar charge controller. Yang zaman sekarang semua dah ada screen display dah. Okay, dekat display ni dia akan tunjuk gambar panel solar, gambar bateri dengan gambar lampu. Kalau charging, panel ke bateri mesti ada gambar arrow. Kalau load boleh guna, bateri ke gambar lampu mesti ada arrow juga. Okay, itu menunjukkan dia sedia untuk digunakan. Solar charge controller dengan bateri, kedudukan dia mestilah dekat. Sebab apa saya cakap dekat? Bateri yang daripada controller ni nak pergi ke controller nak pergi ke bateri, kabel dia mestilah tebal. Kalau tak ada kabel, boleh je guna kabel PV ni. Kabel PV ni salah satu contoh kabel yang bagus. Contoh 4mm ni, dia multi thread. Dia banyak yang kecil-kecil ni. Tengok dia macam warna silver, tapi dalam dia sebenarnya warna copper. Dia copper coated with tin. Sebab tu nampak dia jadi warna silver. Okay. Sebab apa kedudukan controller dengan bateri tak boleh jauh? Sebab yang daripada bateri ni selalunya power yang akan lalu banyak. Sebab dekat sini lah dia nak charging, dekat sini lah dia nak keluar pergi ke load. So wire kena tebal. Dan lagi sekali, kalau nak letak breaker, kalau sistem yang macam panel 100 watt ke apa semua, bagi saya tak perlu breaker. Okay. Satu, faktor kos. Yang kedua, menambahkan lagi benda yang nak kita, sebab nak dia praktikal. So kalau yang macam ni, cuma pantang dia, pastikan masuk dulu dekat controller, screw. Yang hujung ni baru sambung ke bateri. Okay.
Jangan sambung dekat bateri dulu. Ambil ni lagi satu wire pun sambung. Ni dua-dua ni live. 12 volt kalau lagakan ada spark. Bunga api sikit. Okey. Lepas tu terminal bateri. Terminal bateri pun mestilah dibuat secara sempurna. Okay, kita kena tengok terminal. Kalau bateri yang comel kecil ni, dia pakai, saya lupa type apa benda ni. Ini memang betul-betul dia punya kabel lock. Dia tak panggil lock, kabel terminal. Okay. Wire ni kepit dengan sini, bagi dia proper. Kalau yang jenis pakai skru, kena pakai kabel lock ni. Janganlah pergi strip wire tu, lilit, lepas tu skru. Itu kalau dah terdesak, dah tak ada kabel lock, boleh lah. Tapi tak disarankan. Sebab sentuhan dekat DC ni semua sangat penting. Macam yang saya cakap tadi, banyak benda berlaku dekat terminal ni. Solar nak masuk charging ada, yang nak keluar ada. Amp ni memang kalau dalam sistem ni, contact point amp paling tinggi dekat kepala bateri ni lah. Lagi tinggi daripada contact point dekat solar ni, lagi tinggi daripada contact point dekat lampu. Okay? Soalan? Solar charge controller? Soalan? Gel dengan? Cair. Okey. Soalan yang bagus. Tapi itu dah masuk bab bateri. Ingat dulu soalan tu, nanti saya ulas balik. Kita sebelum habis solar charge controller. Solar controller dengan bateri tu, dia punya wire yang kita guna tu berapa panjang? Okey. Hasan tanya, solar controller dengan bateri, wire dia berapa panjang? Dia ada kira, dia kompleks lah. Kalau tanya yang mudah, kita ni semua nak cerita benda yang macam dah ada panduan dan pengalaman. Jangan lebih 1 meter. Okay. Selalunya kita orang buat, kalau bateri kat sini, controller dia dekat atas. 2 jengkal, 3 jengkal. So kabel pun kita tak payah panjang pun jimat. Okay. Dan kita mudah nampak daripada controller dengan bateri. Kalau pakai kotak, pakai box, pakai enclosure, dua-dua ni boleh letak sekali. Jangan bateri kat sini, enclosure kat sini. Ni ataupun boleh letak kat luar supaya boleh nampak display ni. Supaya orang boleh nampak display. Soalan lagi? Controller? Tak ada? Right, kemudian kita masuk ke bateri. Bateri solar. Untuk sistem asas, banyak kali saya ulang ni. Saya takut orang tengok video kat tengah-tengah ni kan salah tafsir pula. Sistem asas DC, saya rasa bateri yang terbaik, termurah, jenis deep cycle lead acid battery. Okay. Kenapa? Satu, dia murah. Murah dibandingkan dengan lithium lah. Lithium lipo ke, lithium ion ke, dia lagi murah. Dan dia lagi lasak untuk kegunaan sistem asas. Controller PWM tak semuanya boleh charge bateri lithium. Apa masalah lithium ni? Lithium ni dia punya parameter dia berbeza. Buck charging ke, float ke, whatever, semua dia berbeza daripada bateri lead acid. PWM ni dikeluarkan asal usul dia untuk bateri deep cycle lead acid. Tapi yang ada yang baru-barunya version PWM controller boleh set untuk lithium. Bila pilih controller punya setting, boleh pilih jenis bateri. Dia ada bagi gel, flooded, lagi satu dia bagi lithium. Ataupun dia tak bagi lithium, mungkin dia bagi custom. Maknanya kita kena set sendiri. Berapa float charging, buck charging apa semua. Float, buck charging ni semua pun kena tahu apa maksud dia masing-masing, setiap satu. Bateri dah penuh ke, bateri dah penuh kosong balik ke, itu semua ada maksud dia. Cuma saya ulang, kalau bateri yang terbaik untuk sistem asas ni, deep cycle lead acid battery. Bateri deep cycle ni, dia akan bagi data graf cycle tau. Okay, contoh dia buat macam ni, ini jumlah persen DOD, yang sini cycle. Okay. DOD ni bermaksud depth of
discharge. Berapa persen yang korang drain keluar daripada bateri ni. Okay. Kalau ikut graf tu, korang tengok belah kiri. Kalau drain 50%, cycle dia dapat 1300. Kalau drain 70%, cycle dia dapat 700 je. Daripada situ kita boleh tahu umur jangkaan bateri ni. Sebab bila kita buat sistem ni, kita dah anggar dah saiz bateri ni dengan, saya panggil allowance lah. Satu hari berapa banyak you nak pakai. Contoh bateri ni 7 ampere hour. Pasang lampu, bagi senang kira, katalah lampu ni 12 watt. Saya 12 watt, 12 volt. Saya nak pakai 3 jam sehari. Okey. 12 watt bahagi 12 volt bersamaan dengan satu apa? 12 watt bagi 12 volt dapat 1 amp. Okey. So maknanya saya on lampu ni saya pakai 1 amp. Bateri ni ada 7 ampere hour, 7 Ah. Lampu ni saya nak pakai 3 jam. Okey. So kalau lampu ni 1 amp nak pakai 3 jam, total saya akan menggunakan 3 ampere hours. Faham? Saya ulang balik. Lampu 12 watt, 12 volt. 12 watt bagi 12 volt dapat dengan 1 amp. Saya nak pakai lampu ni 3 jam. So 1 amp darab 3 jam dapat 3 ampere hours. Okay. Bateri ni nampak dia tulis kat sini 7 Ah at 12 volt. Okay. So kalau lampu ni saya pakai 3 jam tadi, saya akan menggunakan 3 ampere hour daripada 7 ampere hour kalau bateri full. Okay, berapa persen tu? Lebih kurang nak senang kira, maknanya saya akan pakai 50%. So saya kena tengok balik kat graf bateri tu. Oh, kalau saya pakai 50%, saya dapat cycle dia 1000 je cycle. Okay, cycle ni bermaksud charge bateri sampai penuh, pakai balik sampai saya kena kat 50% DOD tu, itu kira satu cycle. Saya cakap tadi kalau 50% dia ada 1000 cycle kan. 1000 cycle ni bermaksud satu cycle lebih kurang 1 hari lah. Korang pakai cas sampai penuh, pakai balik sampai 50%. So 1000 bahagi 365 bersamaan. Sebab apa bahagi 365? Setahun ada 365 hari. Betul tak? Murid-murid? Okey, 1000 bagi 365 lebih kurang 2 tahun lebih. Itulah jangka hayat yang kita boleh jangkakan daripada bateri deep cycle lead acid battery. Kena tengok graf dia dan kita kena tengok satu hari berapa persen kita akan pakai. Okey. So berbalik pada soalan tadi, pelajar bernama apa? Zainul. Saudara Zainul, dia tanya apa beza apa? Gel dengan cecair. Flooded punya bateri. Flooded ni bateri yang kena tuang air bateri tu. Okey, bateri tu lebih sesuai untuk otomotif. Kenapa? Bateri tu dia boleh mengeluarkan ampere dengan besar tapi pada waktu yang singkat. Dia boleh keluarkan current yang tinggi tapi pada waktu yang singkat. Sebab aplikasi dia akan diguna hanya untuk kereta. Bateri kereta guna untuk apa? Untuk? Memanglah untuk kereta. Takkan guna untuk basikal pula. Bateri kereta, fungsi utama dia, dia diperlukan untuk start enjin kereta. Kan? Yang kita belajar enjin stroke kan, dia ada 4 stroke. Saya lupa dah induction apa semua. Yang keempat, nak dapatkan power stroke. Tu bila korang putar kunci tu ataupun tekan button push start button tu kan dengan bunyi hehehe. So itulah bateri korang memberikan sumbangan. Okey. Sampai dapat ke power stroke. Ingat tak kita belajar dulu combustion, internal combustion apa semua? Bila dah dapat ke power stroke, maknanya enjin tu dah boleh jalan sendiri menggunakan minyak. Bateri dah tak diperlukan sangat. Okey. Bukan tak diperlukan sangat dari segi nak startkan enjin kereta lah. Sebab lepas tu alternator jalan apa semua. Sebab tu bateri kereta
Dia kalau korang tengok dekat label dia, dia tak ada pakai AH. Dia pakai CCA. CCA, saya lupa maksud dia. Cold cranking, apa benda lah. Boleh tengok lah. So, bateri kereta, berbalik pada soalan tadi, jauh kita menyimpang. Sampai start enjin kereta, tak sesuai. Bateri kereta tak sesuai guna untuk sistem DC. Okay. Ada satu kes yang kita tengok, tapi sistem ni besar sikit, pakai bateri lori. Bateri lori disambungkan dengan inverter. Panel solar banyak. Lepas tu bila tengok pagi pukul 10 je, pukul 11, bateri dah full. Lepas tu semua, bangga. Solar panel kita bagus. Dapat penuhkan bateri. Kan? Ini untuk tempat surau lah, pedalaman. Bila pakai waktu isyak, kalau ada wirid lama sikit, ceramah lama sikit, dah mula lampu dah kelip-kelip, mic pun dah tak dengar, kadang-kadang terus blackout. Kalau subuh tengah-tengah sembahyang, boleh blackout. Itu bermaksud bateri tu dia tak boleh hold. Okay? Jangan tertipu bila kita tengok waktu siang, bateri dah full. Ikut logik dia, kalau benda yang kosong, kecil, memanglah senang lagi penuh. Okay? Benda yang besar, memanglah lambat penuh. So, compare bateri lori tu dengan bateri deep cycle. Deep cycle confirm lah. Kalau ikut sepatutnya pukul 10, pukul 11 pun belum tentu penuh. Petang pun belum tentu. Pukul 2, pukul 3 pun belum tentu bateri tu penuh. Tapi bermaksud, dia ada banyak ruang untuk simpan. Okay. Yang bateri lori ni kecil. Memanglah pukul 10, pukul 11. Dah penuh bateri dia. Okay. Jangan mudah terpedaya. Tetapi, tempat-tempat yang kita pasang ni, kadang kita ada masalah logistik. Masalah bekalan. Saya pun akui ada yang projek kami sendiri, kami buat projek sosial, kami gunakan bateri kereta di Sabah. Sebab masa tu tempoh pelaksanaan projek tu agak singkat dan kita nak bawa masuk bateri, mengambil bateri daripada Semenanjung, ambil masa yang panjang dan panjanglah cerita dia. Kita tak ada pilihan lain, terpaksa gunakan bateri kereta. Cuma yang boleh kita lakukan masa tu, kita besarkan bateri kereta tu. Sepatutnya NS apa lah, yang kancil punya bateri, kita besarkan sikit. Pakai Myvi punya bateri. Pun kita pilih maintenance free punya bateri. Dapatlah bateri tu berkhidmat dalam hampir setahun lah. 8 bulan, 10 bulan dia dah mula makin lama makin pendek. Tapi itu je option yang kita ada. Contoh macam kat you punya tempat pun, kalau kat Nigeria, kalau bateri kereta yang ada sahaja, terpaksa lah. Kalau tak, terpaksa import bawa masuk bateri deep cycle. Deep cycle ni pun tak semua negara, dia tak common. Dia bukan macam bateri kereta. Bateri kereta ni boleh kata hampir semua negara ada industri pembuatan bateri kereta. Sebab dia memang produk yang mempunyai permintaan tinggi. Sebab bateri kereta ni setahun lebih, 2 tahun dah kena tukar. Memang confirm ada permintaan. So banyak negara lah, kalau tak ada kilang buat bateri pun memang ada pengedar, pengimport besar-besaran bateri. Okay, ada soalan lagi? Penat juga rasa membebel ni. Soalan? Jadi bateri lithium. Kimi soalan apa? Bunyi kereta? Dia bergantung pada kalau kereta elektrik, dia tak ada bunyi. So, bateri kereta tu, cara bunyi nak start enjin kereta tu bergantung pada kereta masing-masing lah. Kan? Kalau kereta kau yang jenis Jawa punya kereta, bunyi dia lain sikit lah. Jenis apa, kereta Minang ke apa tau. Okay? Yes. Soalan tadi ada orang tanya, ada orang kat belakang sana tanya. Dia kata walaupun pakai bateri kereta dengan bateri lead acid, walaupun kapasiti sama, nak penuhkan dia ambil waktu berbeza. Ya. Kapasiti pun soalan ni sangat subjektif. Sebab macam saya cakap, bateri lori, bateri kereta dia tak guna ampere hour. Dia guna CCA ataupun NS. Tapi kalau tengok kat online, dia ada bagi tau. NS 60 equivalent to 30 AH. Tak silap saya, dia ada macam jadual. Tetapi bagi saya pun masih tak menepati. Apa beza bateri kereta dengan bateri lead acid ni?
Deep cycle lead acid ni plate dia tinggi tau, sampai ke atas ataupun tebal. Kalau plate bateri kereta, bateri lori, dia separuh je. Kalau contohlah ni bateri dia kan, plate dia setengah ni je. Sebab tu, bila angkat bateri lori, yang apa 210 apa yang bateri lori tu, kita angkat dengan bateri 150Ah. Kalau angkat yang bateri lori tu kurang sikit lah makian dan sumpahan. Kalau angkat deep cycle lead acid 150Ah pun salah angkat, tersalah urat tu. Okey. Itu belum angkat lagi bateri 150Ah tadi 42 kilo. 250Ah 72 kilo. Dan kami pernah angkat bateri 330Ah 78 kilo. Okey, umpama angkat orang. Kan? Dah letak tu rasa nak pijak ke ramai-ramai. Okey, kena angkat, bayangkanlah tempat-tempat kita pasang tu dekat pedalaman dan sebagainya. Tapi itulah kekurangan bateri deep cycle lead acid ni, dia berat dan besar. Tapi bagi saya dia tetap okey sebab bila dah letak dalam rumah atau tak kisahlah kebun apa, dia dah duduk dekat situ je. Tinggal sakit mata tak sakit mata je lah pandang. Tapi dia dah tak kacau dah. Kita mula je bersusah payah angkat tu bila dah letak situ. Kalau macam aplikasi yang perlukan mobility, itu lithium berbaloi lah. Lithium ni lebih kurang 1,5 ke 2 kali ganda lagi mahal daripada bateri deep cycle lead acid. Okey? Soalan? Hasan, ada soalan? Tak ada? Okey. Kalau contoh, kalau kita nak pasang, sudah pasang controller, lepas tu bawah dia nak pasang batu tu. Kalau kita nak buat dia punya, mungkin kita ada 4 batu nak. 4 bateri, okey? Macam mana nak buat dia punya ruang untuk letak batu ni? Okey, soalan saya tanya, kalau kita nak pasang lebih bateri, 4 bateri macam mana nak pasang? Okey. Sebelum saya jawab tu, saya kupas sikit sebab benda lain. Sistem tenaga solar ni, kita ada kiraan dia dan kita ada jangkaan kita. Saya selalu guna contoh ni, solar panel ni anggap dia macam teko air. Bateri ni anggap macam cawan. Kan selalu kita beli set teko, kalau teko teh ke kopi ke, satu teko boleh tuang 4 cawan. Okey, samalah solar ni. Selalunya kita akan kira supaya solar ni cukup untuk isi bateri ni. Okey. Tapi kalau kita tambah bateri ni, umpama kita tambah cawan, tapi teko tadi saiz dia tetap sama. Apa kan jadi? Memang boleh tuang, katalah daripada 4 cawan jadi kepada 8 cawan, memang boleh tuang semua. Tapi jadi tak penuh, jadi separuh. Okey, tapi kita tukar pula. Tak nak lah, tak apa. Kita tak tambah cawan, kita tambah solar panel. Kita tambah teko ni bagi besar. Tadi teko kecil, ni sekarang dah teko besar. Tapi cawan masih 4. Tuang lah. Tuang sampai habis air dalam teko. Memang cawan semua akan penuh, tapi siap melebih-lebih, meleleh-leleh lagi, membazir. Okey. Tu so berbalik soalan Hasan. Macam mana nak sambungkan bateri ni? Bergantung kepada controller dan sistem kita nak pakai. Kalau kita nak pakai sistem 12 volt, bateri ni 12 volt, maknanya kena susun semua jadi selari, parallel. Parallel bermaksud positif ni semua kena campur dengan positif, negatif campur dengan negatif, dua tu baru masuk ke dalam ni. Tapi kalau dari segi sistem asas ni, saya tak galakkan sangat you pakai banyak bateri. Kalau you nak pakai katalah 2 biji bateri 50Ah, baik you pakai 1 biji bateri 100Ah terus. Apa masalah pakai 2 bateri ni? Satu, kos akan jadi lebih mahal. Bateri 50Ah kos dia dalam 600-600. Bateri 100Ah dalam 900. So korang bayang kalau nak beli bateri 50Ah 2 biji dah jadi 1,300. Kalau pakai 100Ah saja RM900. So murah lagi bateri 100Ah. Dan bila pakai 2 bateri, dia akan menambahkan lagi risiko bateri ni tak balance. Mungkin voltage ni lebih sikit, yang second bateri rendah sikit voltage. Dia ambil jangka masa panjang lah untuk memberi efek kepada sistem. Tapi kita tak naklah ada risiko. Cuma bateri lead acid ni kalau dia tak balance pun dia agak stabil.
yang betul-betul kita kena pastikan setiap satu sel ni seimbang adalah bateri jenis lithium. Okey, ada soalan? Ini controller juga PWM. Tapi ini jenis yang waterproof. Sebab dia guna khas untuk street light. Dia kongsi habis ni. Belakang ni ada heatsink. Dan yang menariknya controller ni, dia pakai satu common. Positif dia commonkan semua. Controller ni tak waterproof. Ini dia banyak, bawah ni ada lubang-lubang apa semua. So kena pastikan tak kena air direct lah. Yang ni boleh kena air direct. Okay, dekat controller ni pun ada tulis tau. Maximum input power, kalau 12 volt boleh masuk 170 watt. So panel yang nak masuk tu jangan lebih-lebih. Jangan letak 200 watt, jangan letak 300 watt. Apa yang kata jadi? Dua benda. Satu, letak banyak-banyak pun dia akan masuk paling maksimum 170 watt je. Letak 300 watt pun dia akan masuk 170 watt. Itu okey lah, expected okey. Benda yang kedua yang kita nak elakkan, takut ampere dia jadi tinggi ataupun watt dia jadi tinggi, benda ni tak boleh tahan. Dalam ni ada fuse terputus. Dan fuse yang jenis dalam ni bukan mudah-mudah boleh ganti. Controller zaman dulu-dulu fuse dia ada kat luar. Yang fuse katuk macam kereta punya tu. Zaman dulu-dulu lah. Zaman sekarang tak ada. Memang konsep solar charge controller pakai dan buang. Dulu siap boleh cabut lagi. Tukar fuse. Saya tak tahulah dalam ni ada lah kot. Tapi bukan senang untuk ditukar. Sebab nak kena buka dan sebagainya. Yang ni waterproof ni. Ini dekat solar controller. Dia ada minus plus. Kenapa dekat bateri dia minus? Ini dia common. Positif semua masuk sini. Positif solar panel masuk sini, positif bateri masuk sini, positif lampu pun masuk sini. Yang negatif je asing-asing. Sebab ni dia guna untuk lampu. Basically sama je lah konsep, cuma dia commonkan je. Okay, ada lagi. So ni kita demo. Kita minta kita punya ni lah, hari ni pelajar pelajar antarabangsa untuk test. Boleh San? Okay. First kali jangan sambung panel. First kali sambungkan untuk bateri. So wire ni, bateri ni terminal dia ni kan. Yang ni dia akan cocok ke sini. So kena ambil wire. Ni boleh lah ni. Nah, ambilkan crimper. So pakai wire ni dengan wire ni. San, wire ni dua. Strip dulu wire ni. Pakai cutter. Lepas tu nanti pasang ni mana ni. Strip dulu wire. Ke dalam sikit, ke depan sikit. Nanti tak nampak tangan. Masuk lagi ke sana sikit. Okey. Alright, potong dulu ujung dia. Okey. Dah ada hitam merah. Ni dia punya cable clip dia kena masuk. Okey, dia tak boleh lebih tau. Tengok ni Ni kalau masuk ni, kalau terlebih terkena dekat ruang ni, nanti nak masuk terminal susah. Sebab wire ni nanti dia akan tolak, nampak tak? Kalau lebih ni yang tadi kan, panjang tu, nampak? Dia akan tolak. So, pastikan bila nak masukkan ni, dia sama panjang je. Jangan ada terlebih. So, ni kurangkan sikit. So, dalam ni. Okey, lepas tu klaimkan. Tu. Kalau tak ada crimper ni boleh guna layar? Tak boleh. Susah. Kalau guna ni memang kena guna crimper. Kalau tak ada tu, ada belakang cutter ni pun kadang dia tak cukup tajam. Ada yang contoh ni tak. Kadang-kadang ada ni.
Tak ada. Kadang dekat belakang pelayar tu ada macam benjol tu sikit, boleh pakai. Ini kena tengok kak. Yang ni sebenarnya berapa mm dia ada tulis kat sini. 2 mm punya, sorry, berapa mm ni? Berapa mm punya wire. Memang pasti kena ketatkan betul-betul lah. Matchkan dengan wire. Okay, try tarik. Right. Dah buat hitam pula. Kalau dia kecil pun bagus. Macam Hasan buat, boleh lipat 2 dia. Supaya dia muat kat dalam lubang tu, dia penuh sikit. Tapi kadang bila lipat tu, kalau dia dah terpatah, strip balik wire baru. Pastikan bila buat tu, yang dia krim tu dekat tempat yang ada besi tu. Okay. So dah siap. Positif punya wire dah siap. Negatif punya wire pun dah siap. Okay. Masuk yang mana? Masuk kat controller dulu. Positif dengan negatif. Test pen ni. Ketat, try tarik. Boleh tarik lagi tak? Boleh tarik buka balik besar-besar. Lagi, sampai dia jatuh bawah. Okay, bila nak masuk ni, bila nak masuk ni, tekan ni dulu, baru masukkan. Bila kita tekan ni, dia gate kat bawah tu baru dia buka. Kadang dia ternaik balik. Selalu kalau dia tak ketat tu maknanya dia termasuk dekat belakang tu. So bila pusing ni, bila pusing tu boleh rasa dekat wire ni, dia makin lama makin ketat. Nah, rasa lah. Okay, kenapa kita masukkan kat controller dulu? Sebab kita nak pastikan yang hujung lagi satu tu dia tak hidup lah, tak live. Okay, sekarang ni baru kita masukkan. Tengokkan balik betul-betul. Positif, merah, negatif, hitam. Okay, masuk. Tekan sampai habis. Okey. Bila dah disambungkan, terus akan nampak dekat sini. Ada display ni menyala. Kalau display tak menyala, ada 2 sebab je. Satu, bateri memang dah mati terus, mati kuranglah daripada 10.5 volt. Ataupun yang kedua, terminal ni, ada 3 sebab lah. Sama ada yang sebab kedua, terminal ni terbalik, positif dan negatif terbalik. Dan yang ketiga, controller rosak. Okey, sekarang kita tengok dia ada berapa tadi tulis? 31%. Okey, ni maknanya step yang pertama dah berjaya. Bateri dah disambungkan. Okey, step yang seterusnya kita sambung pula solar panel. Potong dulu, tak cukup ujung dia tu. Strip dulu wire.
Okey, sekarang kita tengok. Ni kita tukar kepada DC. Dah. So kita boleh tengok voltage solar panel. Voltage solar panel sekarang sebagai kita berada dalam bangunan, positif dengan negatif. Tak kena pula. Rendah sangat. 10.12 volt. Tapi ni sebenarnya voltage ni sebab dia dah bercantum dengan bateri. Kalau kita nak tengok voltage dia betul-betul tadi, kena cabutkan solar panel lah. Okay. So saya ulang balik. Nampak ada logo ikon solar panel kat sini yang ada bateri. Tapi kalau tak ada arrow ni maknanya dia belum charging lagi. Maknanya kena duduk luar lah. Kena bagi kena cahaya matahari. Okay. Tengok voltage bateri pula. Ni voltage charging jangan mudah terpedaya. 12.27. Bateri sebenarnya agak lebih daripada solar panel. Okay. Voltage waktu siang pun selalunya dia menunjukkan voltage charging. Kadang-kadang bila dah maghrib, kadang voltage tu boleh jatuh. So kita jangan pakai sangatlah. Dia punya indikasi ni lebih tepat bila tiada pengecasan berlaku. Okey. So solar panel dah pasang, bateri dah pasang, kita pasang load. So ni load dia, lampu 6 watt 12 volt. Okey, lampu ni asal dia didatangkan dengan crocodile clip ni. Tapi wire dia sangat-sangat nipis dan tidak sesuai untuk guna pada jarak yang jauh. So untuk mempermudahkan dan memastikan lampu ni boleh pasang untuk jarak jauh, kena tukar wire yang lebih tebal. Ini saya rasa 0.4 ke berapa dah wire ni. 0.2 tak silap. Okey, kurang-kurang kita kena guna 1.5 mm. So boleh potong ni. Potong strip, masuk kat dalam ni. Potong sini, tak kisah, ikut mana-mana. Okey, kita masukkan positif dan kemudian kita masukkan negatif lampu. Okey, kita tengok. Lampu pun dah menyala. Tapi dia ni ada, okey. Nampak daripada bateri dia pergi ke load. Maknanya dia sedia untuk digunakan. Tapi dia ada master switch ni. Bergantung kepada setiap controller, dia ada default mode. Default mode untuk controller ni adalah master switch. So dia kena tekan, baru dia buka lampu. Yang mula ni dia masih malak lagi. Lama sikit baru dia stabil, dia buka balik. So maknanya kalau tutup ni, kalau buka ni, maknanya apa yang saja yang bersambung kat sini baru menyala. Kalau tutup, apa yang bersambung kat sini pun semua tutup. Okay. Dan ada juga setting untuk kalau nak biar dia menyala je selama 24 jam, kita kena tukar dekat ini. Okey, ni 15 ni default setting dia, master switch. Kita boleh tukar kepada 17. 17 ni always on. 24 jam akan sentiasa menyala. Ada juga kita boleh tukar setting nak on malam saja. Okey, 17 ni kita tukar. Contoh 2 dari 1 sampai 14 dia boleh. Bermaksud selepas matahari tenggelam dia akan on untuk masa 2 jam. Okey. So contoh macam solar panel ni, sekarang dia masih ada lagi, nampak ada solar masuk. Solar sedia untuk masuk, dia ingat masih lagi waktu pagi. Pusingkan ni. Cuba pusingkan solar panel. Okey.
dah tak ada dah ni cahaya matahari, kononnya lah dah tak ada cahaya matahari, tu dah auto on dah. Okay. So maknanya dia akan menyala untuk masa 2 jam. Tak kisahlah kita nak set tadi daripada 1 sampai 14 jam pun boleh. So default mode nombor 15 kena ada master switch. Kalau nombor 17 dia on sentiasa 24 jam. Yang 1 sampai 14 tu ikut jam selepas matahari tenggelam. Okay. So semalam you ada tanya macam mana kalau ada banyak lampu. Okay. Macam mana kalau ada banyak lampu, takkan semua wire nak masuk dalam ni. So kita gunakanlah konektor ni dan kita buatkan loop dia macam ni. Ini katalah 3 lampu. Okey, buka balik solar panel. Ni ambil satu wire yang tebal sikit, 2.5 ke 4mm pun boleh, masuk ke sini. Dan ni masuk ke lubang ni. Panjang sangat ni. Daripada sini buat dia punya loop. Saya buat satu, nanti buat contoh yang lain Okay, so kita buat dia punya loop ni. Atau cara lain boleh pakai bus bar lah. Cuma bus bar tu dia agak terdedah. Yang ni agak selamat sikit. Konektor ni kena pakai rating yang tinggi sikit sebab dia DC. Jangan pakai yang halus-halus sangat. So, masuk sini. Letakkan ni. Okay, so ni saya buat satu contoh. Dan seterusnya Hasan boleh buat. Okay, so daripada satu lubang sekarang dia dah jadi 3 lubang. Yang ni kita tanda merah. So kita masukkan dekat positif. Saya buat lagi satu. Ni. So maknanya kita dah dapat dah lebih dah lubang. So ada 3 point boleh. Rakam. Okey, contoh lain saya nak tunjukkan pula penggunaan Swiss. Swiss yang mudah, yang tolak-tolak tu. Swiss ni sebabkan dia DC, sebenarnya dia elok pakai Swiss khas yang DC 12 volt. Tapi kalau yang M rendah-rendah macam lampu 6 watt, 9 watt ni, kita boleh pakai Swiss, saya lupa apa nama dia. Dia macam tolak-tolak tu. Dia kita potong kat satu wire je. Ini contoh Swiss dia. Konsep Swiss ni macam biasalah, mudah je memutuskan dan menyambungkan. So contoh ni lampu ni tadi, kita putuskan dekat positif. So kita masuk dalam ni.
buka ni. So, masukkan dalam ni. Okey, satu. Lagi satu wire pendek, kita ambil wire merah lebih-lebih sikit ni. Kita clearkan, takut confuse. Masuk ke sini. Okey, so ni dia sini. Nanti saya nak tunjukkan. Okey, ni contoh dia yang kita gunakan untuk switch. Sekejap saya nak tunjukkan dekat Asan. Masuk je mana-mana lubang. Yang single. Okey, dah siap yang untuk ni. Multiple punya outlet ni lah. So ni tadi walaupun wire hitam kita tanda merah positif, masuk dalam lubang negatif. Okey. So, tengok okey. Sekarang daripada satu lubang kita dah ada 3 lubang, 3 pasang Okey, ni switch tadi. Hasan. Ni switch yang asas saja. So switch ni mudah je. Dia putuskan dengan sambungkan. Ni saya dah tolong buatkan yang ni. Boleh letak kat sini. Ring dia ni masukkan balik. Letak sini. Okay, letak balik. So, kita letak skru kat sini. Tutupkan dia balik. Okey, bila nak tutup ni pastikan wire dia tak kena lubang skru ni. Okey, dah tutup. Skrukan balik. Okey. Nah, San. Ni sambung kat positif. Saya ketatkan jap. Ni positif, ini negatif. So saya tukarkan setting dia. Jadi dia 24 hours punya function dengan memilih nombor 17. Lagi sekali yang kalau controller ni dia berbeza mengikut jenis controller tu lah, dia punya instruction dia. So kalau ada nampak gambar lampu ni ada arrow, maknanya dia bersedia untuk digunakan lah. Load dia dah bersambung, ada 12 volt dah keluar. Okey, so kita berikan penghormatan kepada
Ada Hasan, sabar, belum tepuk lagi. Tak rasmi lagi. Boleh on kan Hasan? Jangan buat malu. Okey. Alhamdulillah. So Hasan dah boleh graduate lah. Nanti saya buatkan sijil. Konvo kita buat lepas habis COVID. Okey, ada soalan Hasan? So maknanya ni ada banyak lubang. Tambah lampu lain. Kalau contoh 5 lampu, 1 kipas. Pada jadi sambung 6. Yes, sambung 6. Kalau tak nak pakai ni, ada lagi satu yang lebih elok. Busbar ada. Contoh. Sebenarnya yang terbaik adalah ini. Copper busbar. So cuma yang ni, you tak boleh letak macam ni biar dia orang kata naked lah. Sebab takut letak ni satu, sini satu, nanti dia kena ada spark. So elok letak dalam box, junction box. So yang ni memang yang the best, copper. So semua you boleh masuk dekat sini. Lagi soalan? Jadi setiap kali kita buat dia punya Switch ikut terpulang lah. Kalau set lampu, katalah nak pasang 5 lampu je, memang dah set nak 5 jam setiap malam. Bila matahari turun, nak lampu pagi, bila matahari naik, dia akan tertutup sendiri. Okay. So, kita kena sama wayar tu, buat lampu dekat situ, dekat bilik tu dulu. Okay. Bawa. Alright, so soalan Hasan ni, dia tanya, boleh tak kita nak loop lampu tu? Kan? Bermaksud, kalau katalah ada satu yang pergi ke tandas, satu pergi ke ruang tamu. Datangnya daripada controller ataupun boleh pergi satu tempat, terus dia sambung-sambung. Jawapannya untuk DC ni, dia memang tak boleh jalan jauh. Kita tak boleh loop banyak-banyak. Pernah kita buat pun elok, yang tu pun kita loop 2 lampu lah. Ada sekali kita loop 3 lampu sebab dah tak cukup wire, pun dah malam-malam masa tu. So seboleh-bolehnya semua datang daripada sini, datang daripada asal, daripada controller. Tapi kalau macam saya katalah, katalah ruang tamu dengan dapur tu macam bersambung sekali. So dah tarik satu pergi ke ruang tamu, boleh tarik lagi satu pergi ke dapur. Satu line 2 lampu je boleh. Satu line 2 lampu saja boleh. Dan wire kena ingat, gunakan wire sekurang-kurangnya 1.5 mm. Betul. Seboleh-bolehnya, yang the best datang daripada controller. So controller ni katalah letak tengah-tengah rumah, so dia pecah-pecah. Pergi dapur, pergi bilik tidur, pergi ruang tamu. Katalah ruang tamu tu besar kan, nak pakai 2 lampu, boleh tarik satu wire, ada 2 lampu bersambung. Cuma wire kena tebal, 1.5 mm dan ke atas. Eloknya 2.5 mm pun elok juga. Okay, ada soalan lagi? Yang lain ada soalan? Okay. So ni yang untuk sesi tutorial sistem solar asas. Kalau ada penonton ada soalan, boleh letak komen kat bawah. InsyaAllah kita akan jawab pada video yang seterusnya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada waktu dan minggu hari yang sama. Dah. Betul lah. Siap.